Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya Cikgu Liliwati binti Merais dari SMK Datuk Permaisuri Miri akan membentangkan kajian tindakan yang saya jalankan yang bertajuk meningkatkan penguasaan soalan rumusan SPM dengan menggunakan teknik T4 dalam kalangan murid 5 Sigma. Saya mulakan pembentangan saya dengan menjelaskan dapatan daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Daripada pengajaran saya berkaitan dengan tajuk rumusan ini, saya mendapati bahawa soalan rumusan untuk format baharu tahun 2021 ini merupakan satu soalan yang sebenarnya memberi banyak peluang kepada murid untuk mendapat markah yang tinggi. Tetapi keadaan yang berlaku ialah soalan ini berbeza daripada soalan format yang terdahulu kerana tidak ada tugasan soalan yang diberikan. Sebaliknya, murid perlu mencari sendiri soalan dan mencari sendiri tugasan soalan dan menjawab soalan tersebut. Dan di sini kita dapati pelajar-pelajar yang lemah dan saya ada beberapa orang pelajar yang sukar untuk mengenal pasti kehendak soalan dan menyebabkan mereka tidak tahu untuk menjawab soalan rumusan ini. Walaupun soalan itu sebenarnya senang sebenarnya. Jadi saya juga menghadapi kesukaran untuk memahamkan pelajar-pelajar saya memandangkan dalam keadaan pandemik COVID-19 yang berlaku ini, kesukaran untuk bertanya soalan kepada pelajar dan melihat perkembangan dan mengetahui masalah mereka dalam menjawab soalan rumusan itu sukar untuk saya lakukan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk melakukan kajian tindakan supaya saya dapat mengenal pasti masalah pelajar dan cuba untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap soalan rumusan ini. Fokus kajian saya ialah saya ingin membantu 5 orang murid tingkatan 4 Sigma yang lemah dalam soalan rumusan dengan memperkenalkan teknik T4 agar dapat meningkatkan penguasaan murid-murid ini dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian mereka di dalam peperiksaan. Di sini saya mengenal pasti objektif untuk kajian tindakan saya ini adalah untuk menambah baik amalan pengajaran guru selain dapat membantu untuk meningkatkan GPMP mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga peratus kelulusan mata pelajaran Bahasa Melayu. Antara objektif khusus yang saya senaraikan ialah yang pertama meningkatkan kemahiran murid mengenal pasti tema dan juga fokus dalam bahan bacaan khasnya untuk soalan rumusan ini, kemudian meningkatkan markah mereka, meningkatkan motivasi, meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan, dalam PBD dan juga termasuklah peperiksaan dalaman sekolah. Dan juga akhir sekali ialah meningkatkan peratus layak SPM. Dan untuk kajian tindakan ini saya ada 5 orang pelajar yang saya pilih untuk menjadi kumpulan sasaran yang terdiri daripada 5 pelajar yang lemah mendapat markah yang masih rendah untuk soalan rumusan ini, tetapi 5 orang pelajar ini pelajar yang aktif dalam kelas PDPR, jadi saya rasakan pelajar-pelajar ini memang sesuai untuk saya pilih sebagai kumpulan sasaran untuk menjalankan kajian tindakan ini. Jadi saya ingin memperkenalkan apakah teknik T4. Jadi teknik T4 ini khas untuk soalan rumusan, T yang bermaksud tema. Okay? Jadi untuk soalan rumusan, pelajar mesti tahu apakah tema untuk bahan yang diberikan di dalam soalan. Dan tema ini memang ada kaitan dengan semua ayat dalam jawapan soalan rumusan itu. Tema juga menentukan fokus. Tema juga menentukan fokus dan juga tema digunakan untuk membina ayat kesimpulan. Jadi tema itu satu unsur yang agak penting di dalam soalan rumusan. Selain daripada tema, kita ada juga unsur yang kedua penting iaitu fokus. Fokus memang sangat penting untuk menjawab soalan rumusan kerana sebahagian besar markah untuk soalan rumusan ini berkaitan dengan fokus. Ayat pendahuluan itu sendiri memang perlu menyenaraikan fokus di dalam ayat tersebut. Fokus juga berkaitan dengan isi penting yang pelajar-pelajar cari
Dan kalau pelajar tidak dapat menulis dan mengenal pasti fokus, sudah pasti tidak ada markah yang akan diberikan kepada pelajar tersebut. Okay. Jadi itu ialah teknik T4 yang saya perkenalkan untuk pelajar-pelajar saya ketika mereka menjawab soalan rumusan. Baik, untuk membantu pelajar saya menjawab soalan rumusan dan memahami cara untuk menjawab soalan rumusan ini, saya memperkenalkan kepada mereka rajah segitiga T4. Rajah segitiga T4 ini ialah bahan bantu untuk mereka menguruskan jawapan mereka supaya jawapan yang mereka tulis nanti ialah jawapan yang memenuhi kehendak soalan dan sama seperti skema yang diberikan oleh guru. Jadi di sini rajah segitiga T4 ini kalau kita lihat berbentuk segitiga dan di dalamnya ada peta bulatan. Okay? Peta bulatan. Dan peta bulatan itu ada ditandakan dengan T untuk ruang menulis tema dan 4 untuk ruang menulis fokus-fokus yang terdapat dalam bahan rumusan. Dan pada segitiga tersebut, setiap penjurunya ada maklumat yang membantu pelajar untuk menulis pendahuluan iaitu pada penjuru atas dan juga maklumat untuk menulis ayat kesimpulan iaitu pada tapak segitiga tersebut. Dan segitiga itu juga boleh diubah suai ataupun dikembangkan kepada dua bentuk iaitu kalau rumusan itu terdiri daripada dua bahan, jadi kita ada rajah segitiga T4 dua bahan dan kita ada juga rajah segitiga T4 untuk 3 bahan. Jadi maksudnya rajah segitiga T4 ini dia boleh kita sesuai padankan dengan jenis soalan rumusan itu sendiri. Okey, jadi untuk membantu pelajar menggunakan rajah segitiga T4, saya menyeraikan 9 langkah penting untuk pelajar-pelajar ikuti. Okay, bermula daripada langkah membaca secara luncuran, kemudian menentukan tema, membaca secara imbasan untuk mencari fokus, kemudian menulis ayat, mencari isi dan memilih 8 isi yang akan pelajar tulis, kemudian menulis pendahuluan, langkah ketujuh menulis isi iaitu 8 isi yang telah dipilih, langkah ke-8 menulis kesimpulan dan langkah terakhir ialah membuat penyemakan. Jadi 9 langkah ini harus pelajar ikuti supaya dia boleh menulis dan boleh menguruskan jawapannya dengan lebih baik. Okey. Baik, untuk melakukan kajian tindakan ini saya menyusun langkah kerja saya menggunakan kitaran PDCA iaitu plan, do, check dan juga act iaitu plan perancangan, do pelaksanaan, check penyemakan dan act tindakan. Jadi keempat-empat peringkat ini saya lalui supaya saya dapat menjalankan kajian tindakan saya dengan lebih terurus dan kemudian dapat saya buat penambahbaikan dan buat kajian tindakan yang seterusnya untuk menambah baik pengajaran saya. Baik, tempoh kajian untuk kajian tindakan saya ini ialah selama 6 minggu. Bermula dari minggu pertama membuat soal selidik dan memberikan ujian pra kepada kumpulan sasaran pelajar saya. Kemudian memperkenalkan teknik T4 dan juga rajah segi T4, rajah segitiga T4 pada minggu kedua dan ketiga. Dan saya memulakan dengan memberi latihan-latihan untuk mengenal pasti tema dan juga fokus. Seterusnya pada minggu keempat dan yang kelima saya memberi latihan-latihan bermula dengan latihan secara bimbingan guru. Kemudian pada minggu kelima itu saya beri ruang kepada pelajar untuk membuat latihan secara kendiri. Dan pada minggu keenam saya mula membuat ujian pasca untuk melihat perkembangan dan bagaimana penerimaan pelajar saya terhadap teknik T4 yang diperkenalkan. Saya membuat temu bual dan saya membuat analisis. Jadi dalam masa 6 minggu saya menjalankan tempoh kajian ini sehinggalah berakhir pada 28 hari bulan 9 tahun 2021 ini. Untuk melaksanakan tinjauan masalah saya melakukan melalui 3 perkara iaitu melalui semakan buku kerja,
melalui ujian pra dan juga soal selidik yang saya berikan melalui Google Form. Daripada semakan buku kerja dan juga lembaran kerja yang saya berikan kepada pelajar, saya dapat mengenal pasti masalah pelajar dalam menjawab soalan rumusan ini. Saya lihat pelajar-pelajar saya yang lemah itu, antara kesalahan yang mereka lakukan ialah mereka tidak menguasai cara menjawab. Mereka tidak peka dengan format, tidak menulis isi yang cukup, kemudian tidak menyentuh semua fokus dan juga tidak menyentuh semua bahan yang merupakan perkara penting yang perlu mereka ikuti untuk menjawab soalan rumusan ini. Jadi kesannya ialah markah-markah pelajar saya lemah, boleh dikatakan rendah dan kurang memuaskan, dan kalau sesuatu tidak dilakukan, saya bimbang mereka akan hilang motivasi, hilang minat untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi melalui ujian pra juga saya mendapati pelajar-pelajar saya yang lemah dalam menjawab soalan ini, mereka hanya mendapat markah sekitar 10, paling tinggi pun dalam 19 markah. Tapi kebanyakan mereka boleh dikatakan lemah dan ada lagi pelajar yang mendapat markah di bawah 10 markah. Jadi itu membimbangkanlah. Sebab itu saya berusaha untuk melihat dan membaiki keadaan ini. Dan soalan selidik yang saya buat kepada pelajar melihat kepada kefahaman pelajar dan juga minat terhadap soalan rumusan itu sendiri. Saya dapati pelajar memang kurang fahamlah. Mereka tidak dapat mengenal pasti tema, fokus dan mengemukakan isi penting dan menyebabkan mereka tidak boleh menjawab dengan baik. Tetapi dari segi minat, pelajar-pelajar ini memang berminat untuk mengetahui teknik menjawab soalan rumusan dan sebenarnya mereka suka menjawab soalan rumusan ini. Jadi menyebabkan saya rasa saya rasa ini adalah satu peluanglah untuk saya membuat kajian tindakan ini. Dan daripada ujian pasca yang saya berikan kepada pelajar pada minggu ke-6, saya dapati ada peningkatan markah pelajar-pelajar saya. 5 orang pelajar saya sudah mencapai markah cemerlang dan juga markah baik. Daripada markah yang rendah sekitar 8, sekitar 9 markah, mereka boleh mencapai markah 27, 26, 25/30. Satu perkara yang membanggakan saya kerana menunjukkan mereka menggunakan teknik T4 itu dengan baik dan mereka kita kata berusahalah untuk membaiki diri mereka. Saya rasa sangat bersyukur. Dan dapatan daripada temu bual yang saya berikan kepada pelajar melalui WhatsApp, saya dapati mereka sebenarnya memang sebelum ini tercari-cari cara yang terbaik untuk mereka menjawab soalan rumusan. Tetapi bila saya berikan teknik T4, mereka rasa itu adalah sesuatu yang sangat membantu mereka. Jadi mereka lebih bermotivasi kerana lebih memahami langkah kerja dan tahu cara untuk menjawab soalan rumusan itu dengan lebih baik dengan adanya bahan bantu seperti Rajah T4 tadi. Jadi daripada kajian tindakan yang saya lakukan, rumusan yang saya dapat berikan ialah teknik T4 ini sebenarnya dapat meningkatkan penguasaan murid menjawab soalan rumusan dengan mudah dan juga berkesan. Kemudian pendekatan pembelajaran mastery yang saya laksanakan kepada pelajar-pelajar saya dalam masa 6 minggu itu saya rasa dapat meningkatkan pemahaman mereka dan menyebabkan keyakinan diri dan minat mereka semakin meningkat untuk menjawab soalan rumusan ini. Untuk carangan penambahbaikan, saya ingin meluaskan kajian tindakan ini kepada kumpulan murid yang berbeza kerana saya ada beberapa kelas lain yang terdiri daripada kumpulan murid yang berbeza dari segi aras mereka. Jadi saya ingin mencuba untuk melihat bagaimana teknik T4 ini dapat digunakan oleh kumpulan-kumpulan pelajar ini. Dan saya juga berhasrat untuk menghasilkan satu inovasi yang berkaitan dengan teknik T4 ini dan menghasilkannya dalam bentuk bahan maujud yang lebih mudah dan juga mesra murid yang boleh pelajar-pelajar saya gunakan untuk kelas PDPR ataupun kelas secara bersemuka. Itu hasrat saya sekiranya kajian ini saya dapat
kembangkan dan juga sebarkan kepada rakan-rakan. Dan saya berharap kajian tindakan saya ini dapat membantu rakan-rakan guru di sekolah saya untuk meningkatkan keyakinan diri mereka mengajar pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang lemah untuk mendapatkan markah yang banyak pada soalan rumusan, iaitu untuk kertas 2 ini. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.